Setiap amalan anak Adam itu dia akan dapat pahala daripada amal dia buat. Satu kebaikan dia buat, dia akan dapat 10 ke 700 kali ganda, kecuali puasa. Fa innahu li, dia puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku akan balas dia. Maka pahala puasa kita tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dicuri oleh sesiapa. Pahala kita orang boleh curi bila? Akhirat. Nah, bila kita bangun di akhirat, kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada manusia kita buat zalim atas dunia, Allah akan panggil lah. Yang ni kita zalim dia, contoh kita ambil harta dia, kita curi harta dia, tak bagi balik. Maka Allah kita bagi pahala kamu. Sekarang kamu bayar kerugian dia dengan pahala kamu. Ambil pahala kita, bagi kat dia. Itu maksud dia, pahala kita orang boleh curi bila? Hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib menggunakan kitab terjemahan Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Kita dalam juzuk yang pertama lagi. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung muka surat 44. Muka surat 44 masalah 69. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat membaca amin. Kita masih membincangkan masalah perkataan amin. Sunat membaca amin lepas selesai membaca surah Al-Baqarah. Dan sunat ditambah dengan doa sebelumnya dan selepasnya. Jadi amin bukan sahaja untuk waladhdallin, tapi dia sunat juga kita baca bila kita habis baca surah Al-Baqarah. Nah, ayat yang ke-286. Habis yang tu kita baca amin. Disunatkan juga membaca amin apabila selesai daripada membaca surah Al-Baqarah. Tengok akhirnya ialah fansurna 'alal qaumil kafirin. Mana rasul tu akhir tu. Nah, paling akhir ialah fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Macam tu. Baik. Demikianlah dinaqalkan, diambil hukum ini ataupun tentang masalah ini oleh Al-Bughawi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Bughawi. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, jikalau orang berkata solat, ini berkata dalam solat, amin rabbal alamin, amin rabbal alamin, asal dia ada ya, amin ya rabbal alamin. Jadi bahasa Arab dia boleh hazaf. Nah, amin rabbal alamin.
Dia menghazafkan ya tu, buang ya tu, boleh. Baik, kata Imam Syafi'i, jikalau orang berkata dalam solat selepas waladdallin ataupun fansurna 'alal qaumil kafirin amin rabbal alamin, maka itu adalah baik. Boleh ha? Mana boleh tambah dengan rabbal alamin. Dan berkata beliau lagi, yakni Imam Syafi'i, di dalam kitab kita induk Imam Syafi'i, jika imam tinggal membaca amin, imam tinggal waladdallin, kita duduk standby nak amin, dia tak baca. Nah, dia tak baca amin. Dia duduk standby nak baca surah, dia terlupa nak sebut amin. Maka hendaklah makmum mendatang dengannya. Makmum kena sebut amin tu dengan jahar dengan kuat supaya didengar oleh imam. Baik, kita dah belajar dulu ada saktah ni. Saktah ada 5 ataupun 6 tempat tu saktah. Di antara saktah yang ada ialah selepas waladdallin ada saktah sekadar subhanallah, itu kadar dia, pendek ya. Yang panjang selepas amin nak pergi ke surah tu panjang, yang tu bukan mana-mana kitab mazhab Syafi'i. Panjang dia sehingga makmum habis baca Fatihah. Yang tu tak apa. Nah, tapi selepas waladdallin kita tunggu standby nak tiba-tiba dia tak dah lepas tempoh subhanallah dah. Jadi kita kira dia terlupa, maka kita makmum di belakang kata ramai-ramai amin gitu. Boleh, masa tu boleh kita kata tanpa imam kata. Hak asalnya kena kata sama dengan dia. Nah, sesiapa yang sama perkataan amin dengan amin imamnya maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita baca hadis dulu. Diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Bagi sama. Tapi kita nak bagi sama tapi dia tak sebut. Masa tu boleh kita kata amin dengan kuat. Bukan kata dalam hati, amin dengan kuat. Walaupun tu imam tak kata, kita nak peringat dia supaya yang kata dia tu terlupa kata amin. Macam tu je. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan. Jadi kalau jadi macam tu, setakat ni tak pernah jadi lagi lah. Macam tu pernah jadi seumur hidup setakat 150 tahun. Tak jumpa lagi tak? Tu imam tak kata amin, tak jumpa lagi. Macam tu. Kalau jumpa mana tak lama dah lah tu imam tu. Dia kaedah benar-benar hak biasa kita buat ni. Tiba-tiba pergi terlupa, orang panggil tak lama lah. Tak lama lah. Nak qalu tu. Qalu tahu qalu? Orang Bali kita qalu. Qalu dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu di antara tanda-tanda lah. Nah, Fatihah pun lupa dekat-dekat tu. Fatihah duk baca hari-hari ni. Fatihah ni bangun tidur dengan suruh baca, boleh sambung. Bukan baca di mula, ambil tengah. Ihdinas siratal mustaqim. Sambung relax. Siratal ladzina an'amta alaihim. Han tanya macam mana pun boleh sambung Fatihah hari-hari. Kalau hak wajib tu 17 kali sehari. 17 rakaat. Tiba-tiba boleh lupa, tu masalah. Dekat tu, nah. Tapi hak lupa biasa-biasa lah. Hak lupa nervous tak apa, nervous. Tu imam kata baca Fatihah sekali, jeng. Nak nikah. Hak tu nervous, nah. Yang kata lah tak lama dah ni. Jangan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jarang kita jumpa lah. Tapi kalau ada, kita sebutlah amin. Kalau dia lama sangat, kita anggap dia lupa. Nah, okey. Tapi kalau berlaku agak-agak kata semua amin. Agak-agak lah kata semua dah amin. Tak tahu. Hak kot depan tu kot hak ngaji, hak tak ngaji senyap gitu dah. Dah amin sendiri dia amin slow. Amin kuat. Kita hak ngaji ni. Kita hak ngaji walaupun kita seorang duduk depan, hak lain semua tak ngaji. Imam tak sebut amin. Kita amin kuat. Jangan itulah orang ngaji praktik kena ilmu itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai 69. 70 disunatkan sebut Rabbighfirli sebelum perkataan amin. Rabbighfirli artinya ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Rabbi, Tuhanku. Ighfirli, ampunkan dosaku. Nah, itu Rabbighfirli. Baik, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya waladdallin, membaca pula ya. Lepas dia sebut lin, dia pula baca
Rabbighfirli. Slow tu, Rabbighfirli tu slow. Lepas tu amin. Mana Rabbighfirli tu terletak antara saktah itu. Dia lebih kurang subhanallah panjang dia pun. Nah, subhanallah, Rabbighfirli. Sama. Subhanallah satu kalimah, Allah dua kalimah, Rabbi satu kalimah, Ighfirli dua kalimah, jadi sama. Timbangan dia sama. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, semasa saktah tu baca Rabbighfirli, lepas tu amin kuat, Rabbighfirli slow lah. Yang ni orang tua-tua, orang lama-lama dia tahu ni Rabbighfirli, tanya budak-budak lapis ni tak tahu tak? Tengok aku kata dah. Tak tahu. Baru nak ngaji. Tapi orang lama-lama dia tahu. Banyak hadut tanya masalah Rabbighfirli ni orang tua-tua lah. Budak-budak muda tak pernah tanya, nak tanya macam mana dia tak pernah tahu benda tu. Bila dia tak tahu macam mana dia nak tanya. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi boleh. Tapi yang tak betulnya, boleh tapi yang tak betulnya ialah dia pi kata hak imam baca. Imam baca waladdallin. Dia makmum di belakang Rabbighfirli. Hak tu tak tu. Bukan baca hak imam baca bacaan sendiri. Mana sebagai imam bila dia baca waladdallin, dia sendiri sebut Rabbighfirli, bukan kita hak belakang. Kita pula nanti lepas dia baca, kita pula baca, kita baca sampai waladdallin, kita pula sebut Rabbighfirli. Amin. Jadi Rabbighfirli itu ialah untuk bacaan sendiri. Imam dia baca Rabbighfirli untuk bacaan dia sendiri. Makmum dia sebut Rabbighfirli sebelum amin untuk bacaan dia sendiri. Bukan makmum pi kata Rabbighfirli masa imam sebut waladdallin. Ada jadi salah itu lah. Yang makmum pi kata. Nah, makmum tak ya. Imam tak aja kata dia baca. Kita akan kata apabila kita baca nanti, perbetulkan yang itu sudah. Nah, betulkan yang salah. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, minta ampun Rabbighfirli. Tadi minta dah ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta Allah bagi petunjuk jalan yang lurus. Bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara, tapi jalan Nabi-Nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para solihin. Kita tambah sendiri Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Amin, makbulkan, ya Allah terima doaku. Macam itulah. Nah, minta pengampunan dosa, itulah yang paling utama. Pernah dengar dalam radio sebelum pukul 2? Sebelum pukul 2 dalam radio. Pernah dengar? Minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan Allah, itulah yang paling utama kalau kita nak doa. Dengar? Tak dengar radio dah tahu. Mu relih kan? Geng. Siapa dia? Hasan Basri. Hak seorang lagi. Orang kalau boleh tidur utara. Hak mula-mula. Tu Ilyas Ismail. Hak nombor 2 aku tak tahu. Sat buat, sat tak buat, sat buat, sat tak buat, aku tak tahu siapa dia. Hak tu. Tak kenal. Kenal. Hak tu tinggal hak tu kenangan. Lah ni depa tak pergi masjid dah. Depa nak rakam masjid dulu dalam 2 tahun je, lepas tu depa berhenti lah. Lah tak ada. Ustaz-ustaz masjid tak ada rakaman. Lah cuma di Mentalun je. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, okey. Jadi minta, kalau nak doa itulah yang paling utama, minta ampun itulah yang pokok bila kita nak minta doa, hak lain tu aksesori dia. 71 kalimah amin. Okey, ada 4 logat. Logat kalau kita ni nak mati, logat dah Pak Long, nak mati. Ni lurah, lam rin ta marbutah, luratun al-lurah, bahasa ataupun dialek gitu. Baik, bagi kalimah amin ada 4 logat ataupun lurah ataupun dialek dia. Satu cara nak baca itulah lurah dia, bahasa dia. Yang pertama baca secara mat. Mat pada a tu lah. A tu 2 harakat mat lah. Mat asli. Nah, baik, baca mat secara panjang pada huruf alif. Dan
Takhfif, baca secara takhfif, baca secara ringan huruf mim, tidak ada sabdu lah. Kita baca amin, tidak ada sabdu itu sabdu, tidak ada. Hak tamah lah, amin. Min tu dia ma'arif li sukun, min tu ma'arif li sukun, dia ikut kita baca Fatihah tu lah. Kalau kita baca Fatihah dengan bacaan tahqiq, bacaan tahqiq ataupun tartil, kita baca dengan 6 harakat, bacaan slow, alhamdulillahi rabbil alamin, itu tartil ataupun tahqiq. Bacaan yang slow lah. Kita baca 6. Kalau bacaan tadwir, kita baca 2-4 biasanya. Tadwir ni pertengahan. Hak ni lah biasa orang baca bila jadi imam. Yang baca tahqiq macam nak mengajar orang ngaji. Baca tadwir, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca agak laju sedikit. Tadwir, dia biasa 4. Tadwir ni. Biasa satu lagi bacaan al-hadar. Al-hadar ni bacaan agak laju, biasa orang nak hafal Quran. Hafal terus lama-lama takut dia tak masuk, dia laju. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dia baca dua, ma'arif di sukun. Baik, kalau kita baca ma'arif di sukun tu 4, kita amin pun 4 lah. Nah, kalau kita baca 6. Kalau baca 4, kalau baca 2, amin bagi sama dengan Fatihah. Jadi min itu ma'arif disukun, dia terpulang dia ikut bacaan dalam Fatihah, sama ada kita baca 4, 6 atau 4 atau 2. Itu saja. Nah, kalau kita baca dengan panjang, amin 2 harakat. Amin. Hak inilah bacaan masyhur. Yang kita dok buat lah ni, hak tu lah. Amin. 2-4 biasanya lah, sebab tadwir baca dengan 4. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang paling masyhur, hak nombor 1 tu. Nah, atas wazan fa'ilun. Fa 2 harakat. Nah, okey. Yang kedua, bacaan qasar. Qasar ni pendek lah. Huruf alif dan takhfif huruf mim juga. Mim tidak ada sabdu juga. Fa'il. Dia baca amin macam tu. Ada, saya pernah jumpa imam di satu tempat di Baling. Dia waladdallin amin. Gitu lah. Pernah jumpa? Jangan nak marah dia, betul dah tu. Dia baca kaedah hak nombor 2, tapi tidak masyhur lah. Dia seorang lah baca gitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi boleh. Tapi hak masyhur kita baca tu 2, amin. Biasa 2-4. Nah. Yang ketiga, imalah pada huruf alif dan takhfif huruf mim. Yang ni jangan kita baca amin. Sengit bacaan sengit. Amin. Nah, wadduha. Tu imalah. Macam kita baca majriha. Nah. Macam tu. Baik, hak tu kita jangan jumpa lah, dan tak boleh baca pun tu. Yang keempat, mad pada huruf alif dan tasydid huruf mim. Amin. Jadi macam mad lazim kalimi musaqqal macam tu. Nah. Dan yang keempat ini semua ni lah makna dia. Kami datang kepadamu kerana tujuan berdoa kepadamu dan janganlah sia-siakan harapan kami. Yang ni diambil hak dia bagi beberapa makna kalimah amin, hak nombor 4 muka surat 43 tu dia ambil yang tu nah. Hak nombor 1 pun boleh pakai dah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Hak ni hak biasalah. Istajib makna dia. Amin isim fa'il amar bermakna istajib, perkenankan. Baik tuan-tuan, selesailah itu, tak payah bincang panjang-panjang sebab dia bukan ada tidak ada kaitan dengan imam makmum. Dia cuma ada kaitan sebutan, sama ada imam ataupun makmum, cara sebut amin tu saja. Nah, baik. Anda tentang solat sajalah, dia tidak ada kaitan dengan imam makmum. Yang ada kaitan sebut amin tu bagi sama, makmum dengan imam bagi sama serentak, hak tu ada kaitan. Nah, tapi cara menyebut itu solat sendiri pun macam itulah sebut, solat berjamaah pun macam itulah kita sebut. Baik, 72. Makmum jangan mendahului imam dalam bacaan Fatihah. Baik.
Baik, kita ada 3 jenis rukun sebenarnya. Yang pertama rukun al-qalb, rukun qalbi, rukun hati. Hak tu niat je lah. Kita takbir Allah tu sahaja aku solat maghrib 3 rakaat, itu rukun qalbi, jenis hati. Nah, dia bukan perkataan. Hak kita kata usalli tu bukan rukun, tu adalah sunat saja. Rukun hak lintasan hati. Maka pada rukun qalbi. Satu je rukun qalbi ni. Lepas tu rukun fi'li, perbuatan. Perbuatan ni kita berdiri tu perbuatan, kita rukuk perbuatan, kita i'tidal perbuatan, kita bergerak itu tu rukun fi'li. Satu lagi rukun qauli, perkataan. Nah, perkataan. Rukun qauli contoh Fatihah. Fatihah kita baca tu rukun. Dan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Hak pertama lah, hak kedua sunat, bukan rukun. Baik, kita bincanglah ni Fatihah. Baik, bila rukun qauli, dia sebenarnya tidak wajib kita belakang daripada imam. Hak wajib belakang daripada imam. Ni rukun fi'li. Rukun fi'li ni sekurang-kurangnya kita bagi sama, jangan dulu pada dia. Kita mengaji dah sebelum daripada ni. Kalau dulu dua pergerakan boleh batal dah solat kita. Sama tu masih lagi sah, tapi tak dapat dah pahala jemaah 27. Tu hati-hatilah, tak dapat dah pahala jemaah 27 sebab kita bagi sama kata imam makruh. Dia rukun fi'li, imam gerak pun kita bergerak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngaji minyak aliyah. Sami Allahu liman hamidah. Dah sami Allahu liman hamidah. Tu rukun qauli. Nah, dia tidak boleh mendahului. Kalau sama makruh hilang pahala jemaah. Tapi rukun qauli ni tak apa, kita baca dulu pun tak apa. Rukun bacaan kita baca perhabis dulu pun tak apa. Lebih-lebih lagi solat hak tak dengar lah, solat sir, solat zuhur, solat asar, kita hak jauh pada imam mungkin kita tak dengar, kecuali mikrofon tu agak kuat, bila imam baca tu kita dengar sikit-sikit. Kita dengar sikit-sikit, kita dengar dia baca lah. Ada tempat tak dengar, jenis mikrofon dia memang power lah. Mikrofon ni kalau sebut kuat baru dia tangkap, kalau sebut slow-slow dia tak tangkap. Tu ada masjid mikrofon jenis tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bacaan bila solat maghrib, solat isyak, solat subuh hak baca kuat. Imam baca, kita pun baca, boleh dah. Imam baca Fatihah, kita tu boleh dah baca Fatihah. Sebab apa kita tak baca tunggu waladdallin kemudian amin baru nak baca? Afdal. Itu afdal sahaja. So siapa nak baca boleh dah. Nah, tetapi oleh kerana kita nak dengar bacaan imam, sebab Quran sebut wa iza quri'al Quran fa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun tu. Bila orang baca Quran, kamu kena dengar dengan teliti, kamu kena diam, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Jadi kita pun dengar tu imam baca dengan telitinya, kita pun tak baca. Takut tak bila kita baca tak dengar dah imam baca, takut jadi campur nanti. Jadi sebab kita ambil afdal, kita bagi dia amin, nanti dia ambil saktah tu kita boleh baca. Tapi kalau kita nak baca boleh dah. Baik, kalau kita baca ni, baik, disunatkan bagi makmum janganlah mendahului imam dengan bacaan Fatihah. Dan jika ia mendahuluinya, maka mengikut satu pendapat tidak memadai bacaan itu satu pendapat. Dan mengikut pendapat yang sahih yang hak kita nak pakai, memadailah bacaannya. Mana boleh dah imam baca, kita baca, walaupun kita sebut dulu lagi dia tak alhamdu, kita alhamdu dah, tak ada masalah. Boleh, pendapat yang sahih. Baik, walaupun demikian disunatkan ia mengulangi semula bacaan, membacanya selepas bacaan imam. Makna kalau dia habis, imam pun habis, berarti imam dah saktah, dia takkan duduk saja, dia boleh baca mula. Sunat, bukan wajib. Sunat dia baca semula. Okey, selesai tuan. 73. Orang solat keadaan duduk kerana uzur, dan apabila ia kuasa berdiri maka wajib ia berdiri. Boleh jadi kayak gini, dia pergi masjid tu kena papah. Dia solat tu daripada takbiratul ihram lagi duduk, tiba-tiba dia mampu berdiri tengah-tengah solat, maka dia pun berdiri. Boleh berlaku gitu? Jangan berlaku lah. Jangan berlaku. Tapi tak tahu kalau Allah nak bagi kepada dia kelebihan. Masa tengah solat duduk tu dia rasa kuat, dia boleh bangun, maka wajib bangun lah. Kalau berlakunya tu mungkin Tok Wali kot ni, Tok Wali macam ni tak berlaku. Tok Wali mungkin berlaku macam tu.
Sebab dia memang duduk di pada awal, tiba-tiba dia dikira boleh berdiri di tengah-tengah solat, maka dia wajib berdiri. Jarang berlaku lah. Hak duduk berlaku ni berdiri dulu. Rakaat pertama, hak kedua tak lepas dah, pergi duduk. Hak tu berlaku. Tapi hak duduk tiba-tiba ada power nak bangun, tu Power Ranger tu. Kalau berlaku nak macam mana? Kalau berlaku lah, dia rasa kuat, dia tu rasa kuat, maka dia cuba bangun, boleh bangun. Wajib dia bangun. Macam tu. Dia ada agak tanda-tanda nak mati tu. Orang nak mati nak ada tanda itu. Mula-mula tak larat, lepas tu sehari sebelum mati dia jadi kuat, boleh bangun, boleh berjalan. Esok mati. Ada lagi tu antara tanda dia. Baik, jika solat seseorang keadaan duduk kerana uzur, kemudian kuasa ia berdiri selepas membaca Fatihah. Makna masa takbir duduk, baca Fatihah pun duduk, habis Fatihah dia rasa ada power, tiba-tiba power, boleh berdiri, maka dia kena bangun lah. Maka wajib atasnya bahawa ia berdiri untuk ia rukuk daripada qiyamnya, ini daripada berdirinya. Dan disunatkan baginya pada ini keadaan mengulangi bacaan Fatihahnya, supaya jatuhnya berlakunya bacaan Fatihahnya itu di dalam keadaan sempurna, kerana asal tempat bacaan Fatihah itu di dalam qiyam. Dia pergi masjid tak larat, duduk atas kerusi dah. Masa takbir nak diri tak larat, duduk atas kerusi, Allahu Akbar, baca Fatihah waladdallin, amin. Lepas tu dia baca surah lah. Lepas dia baca surah, dia rasa kuat, dia pun berasa boleh bangun, dia pun bangun, wajib dia bangun. Dan bila dia bangun tu, dia kalau boleh baca Fatihah semula. Sebab tadi dia baca Fatihah masa dia duduk, Fatihah tu tempat dia baca masa qiyam. Dah tadi dia uzur, dia baca masa duduk. Tapi bila habis Fatihah, habis surah, dia nak rukuk, dia tiba-tiba kuat, boleh bangun, maka dia bangun sebelum rukuk baca Fatihah dulu. Sebab Fatihah tu tempat dia masa berdiri, baca balik Fatihah. Lepas tu dia rukuk, macam tu. Kalau berlaku lah, benar-benar macam ni tak berlaku sangat. Okey, 74. Makmum jangan mengaminkan bacaannya jika ia membaca Fatihah sebelum imam. Okey. Mengikut pendapat Al-Bughawi, jika makmum membaca Fatihah dan selesai ia daripadanya dahulu daripada imamnya, maka yang lebih aula, lebih afdalah, lebih utama, jangan ia membaca amin. Jangan sebut amin lagi sehingga imam membaca amin lebih dahulu. Makna dia habis waladdallin, jangan sebut imam baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Hak ni hak baca dulu pada imam hak tadi ni. Solat maghrib ke, solat isyak ke, solat subuh, hak imam baca kuat, dia baca Fatihah dulu daripada imam ni. Jadi dia habis dulu dia waladdallin, imam baru siratal ladzina an'amta alaihim. Bila dia habis dah waladdallin, maka dia jangan sebut lagi amin. Imam dekat dah tu. Sampai imam waladdallin, maka dia pun amin tu serentak dengan imam. Macam tu. Bagi siapa-siapa yang baca Fatihah sama-sama dengan imam, kalau dia habis dulu, jangan kata lagi amin, tunggu imam dulu. Macam tu. Dia bukan kata amin saja, bab makan pun sama juga. Tu Cik Nasir. Cik Nasir mana? Cik Nasir sudah hilang. Cik Nasir hilang je. Sekali dia masuk dekat isyak ni, aku pelik dia ni. Mah bini nombor 2. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini agak pelik Cik Nasir 2-3 hari ni. Tu pun tanda kat tu. Baik, bukan kata amin. Kalau kita makan pun sama juga. Kita datang masjid, ada ceramah Isra' Mi'raj ke apa ke lah, ataupun kuliah. Ada masjid dia buat jamuan ni biasa untuk ceramah lah. Kuliah ni tak ada. Ada ceramah, kita pun dengar ceramah nanti imam ustaz ceramah, nanti dah habis dah. Habis solat isyak semua ada jamuan. Jadi kita tunggulah tu imam dulu. Yang makan dulu. Bukan tu imam ustaz ceramah tadi, dia solat sunat, kita pergi makan. Dah tak elok macam tu. Jadi nanti dia masuk makan, kita pun makan sekali. Baru comel. Ni ustaz sampai, dia 2 kali tambah. Teruk. Melahap sungguh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang sama ni, amin kita habis dah waladdallin. Imam tak habis lagi, tunggu dulu. Sampai dia kita pun macam biasa. Macam tu.
Tetapi berkata Imam Nawawi, bermula kaul, yakni pendapat yang terpilih, hendaklah makmum itu mengaminkan bacaan dirinya dahulu, kemudian mengaminkan pula dengan takmin sebutan amin imamnya. Hak tadi Burawi sebut, Imam Burawi sebut dia kata elok kalau siapa-siapa baca dulu pada imam, tunggu imam dulu lah. Tapi Imam Nawawi sebut boleh boleh baca amin dulu, tapi nanti bila imam amin, dia amin lah semula. Nah, ni bila dia amin dah, imam amin, dia tak amin. Waduh tu. Tu kita mengaji ada dua pendapat. Nah, gitu. Macam kita kunut lah. Kunut tu bila hujung tu wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang tu kalau kita nak baca dulu boleh. Kita baca dulu. Lepas tu imam baca imam wa sallam, kita amin. Sama ada kita nak mengaminkan selawat imam itu masa kunut, ataupun kita nak baca sekali lalu, kemudian imam baca habis, kita amin sekali lagi. Macam tu boleh. Dua-dua tu boleh. Baik, 75 habis yang tu. Sunat makmum membaca amin dengan jahar, yakni nyaring, serta imam dan perempuan dengan sir perlahan. Jadi bahagian amin ni bila kita solat jamaah ada lelaki dan perempuan, yang lelaki lah amin kuat, yang perempuan dia biasalah dia perlahan. Baik, disunatkan bagi makmum membaca amin dengan jahar. Jahar tu kuat. Kuat tu arti kata bila kita sebut sahabat sebelah boleh dengar, tu kuat tu. Beserta imam, dan janganlah dahulunya dan kemudiannya, jangan amin tu dulu. Nah, ataupun imam dah habis amin baru kita nak amin, jangan. Bagi samalah kita ngaji dah. Untuk dapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi tu kena bagi sama. Mula sama, habis sama. Bila kita dah ngaji ukuran 24, baca 24 semua akan jadi samalah. Nah, walaupun ada sikit-sikit lebih kurang, itu dimaaf pada syarak. Baik, bahkan hendaklah membacanya serentak dengannya. Bab ni, dan sayugialah, sepatutnya lah makmum yang perempuan membacanya dengan sir perlahan. Kerana suaranya ada kalanya aurat. Jadi suara perempuan ni khilaf ulama, sama ada dia aurat ataupun tidak. Jadi pendapat yang kita dah mengaji dah bab aurat dalam kitab halal haram dulu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, suara dia tidak aurat kalau tidak orang panggil tidak didendangkan. Dia cakap biasa sahaja, yang tu okey. Yang masalah bila dia mendendangkan suara dia, melagukan suara dia, itu khilaf dalam kalangan ulama. Tapi pendapat yang kuat adalah aurat. Walaupun baca Quran sekalipun, sebab Quran dikira bila dia bertarannum, dia sudah melunakkan suara dia, maka orang lelaki boleh rasa tertarik dengan kelunakkan suara itu, maka dia akan menjadi aurat. Itu khilaf lah, kita dah sebut sebelum daripada ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada kalanya aurat atau makruh, seperti mana disunatkan baginya membaca dengan sir pada solat yang jahar di hadapan orang-orang lelaki ajnabi. Dia berhenti di RNR solat maghrib tu baca jahar, tapi dia disunatkan baca perlahan, sebab sebelah surau tu ada lelaki. RNR ni biasa sebelah menyebelah. Tapi kalau di apa dia aku lupa nama RNR tu. Tapah sebelah kita nak pergi Kuala Lumpur. Dia asing-asing, lelaki sini, perempuan sebelah sana. Tapi kebanyakan yang kecil-kecil tu dia dekat-dekat. Sebelah ni lelaki, sebelah ni perempuan. Jadi kalau baca kuat dengar. Solat maghrib, isya, subuh lah dia tak boleh baca kuat. Dia nak baca perlahan saja. Kalau di rumah dia tak apa. Zuhur, asar tu dia baca sir. Subuh dengan maghrib, isya tu baca kuat lah sikit. Perempuan pun bagi beza jahar dengan sir. Ni hentam sama tu. Zuhur, asar, maghrib, subuh, isyak baca sama. Sir semua. Tak baca kuat. Takut lelaki dia tahu dia tak pandai baca. Lelaki itu duduk sebelah, tak boleh pergi COVID-19. Geng. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bagi beza lah. Solat maghrib hang baca lah kuat sikit sebab dia jahar. Solat zuhur tak apalah, sir macam tu lah. Ni semua sir semua. Lima waktu sir semua. Baik, bersalahan membaca talbiyah, maka disunatkan bagi orang perempuan mengangkatkan suaranya, kerana keadaan setiap orang masing-masing ia berbimbang tu sibuk.
padanya dengan sendirinya bersalahan ibadat solat. Dia kata talbiyah boleh. Kalau kita ramai-ramai tu jadi bunyi tak kira lelaki perempuan jadi bunyi sama tak apa. Tapi kalau kita puak-puak kita ada satu bah, satu mutawif satu bah, ada 40 orang, 35 orang. Jadi bila daripada Madinah nak ke Mekah, kita selepas daripada kita berniat ihram di Bir Ali tu, kita pun mula bergerak nak pergi Mekah dalam tempoh 4 jam atau ke 5 jam tu talbiyah tapi yang tu hak laki kuat perempuan selalu sebab kita tak ramai boleh dengar dengan jelas suara perempuan kalau dia kuat. Ini cerita kalau ramai macam tengok tawaf tu, kalau sebab tawaf tak ada lah tempat-tempat kita daripada wukuf nak ke Muzdalifah untuk buat haji dan sebagainya, kuat tak apa kalau ramai. Mana tidak ada beza dah lagi perempuan. Tapi kalau tak berapa ramai boleh beza lagi, boleh kita dengar dengan jelas suara dia walaupun talbiyah memang kena sir juga orang perempuan ni. Okey. Okey, bersalahan ibadat solat maka diam padanya untuk mendengar kepada bacaan di dalam solat sangat digalakkan, yakni dituntut pada kebanyakan tempat padanya. Baik, jadi kira perempuan baca sirlah amin dia dalam solat jahar. Solat sir memang kita sir, bacaan pun sir, amin pun sir. Habis 76 menyalahi sunnah mengaminkan sebelum imam menyebut amin. Imam waladdallin kita dah. Ni banyak sangat berlaku ni. Mudah-mudahan bagi kita yang mengaji ni jangan buat macam itulah. Kita anggap yang buat tu dia masih belum sampai bab tu. Walaupun bab tu perlu dia mengaji lama dah ni. Umur sampai 50 masih lagi dulu daripada imam. Makna dia tak pernah mengaji tu bab solat. Bab solat jemaah ni dia tak pernah mengaji. Dia datang solat jemaah kemudian balik, datang solat jemaah kemudian balik, tak pernah ambil ilmu di Masjid Surau. Sebab tu jadi macam tu. Jadi kita ambil ilmu ni jangan buat gitu. Jangan dulu dia budak imam, menyalahi sunnah. Baik, banyak terdapat daripada orang awam disebut yang jahil. Dahlah awam, awam ni bukan alim lah dalam kaedah agama. Dalam kaedah negara, awam tu bukan tentera, bukan polis, tu awam. Dalam kaedah agama, awam ialah orang yang bukan alim, tu awam. Kena faham, istilah tidak sama walaupun sebutan dia sama, makna lain. Baik, daripada orang awam yang jahil, sebaik sahaja imam selesai daripada membaca waladdallin menyegerakan sebutan amin sebelum imam memulakan membacanya, dia sebut jahil. Sebab tu orang jahil kita tak nampak jahilnya kecuali dia menampakkan jahil itu. Tengok muka kita tak kenal dia jahil. Masa jumpa tengok muka, handsome, hidung mancung. Bahkan nampak genyok kat tahan. Tu mancung tu. Duduk sebelah solat, imam waladdallin. Ada jahil. Tengok comel, hidung mancung, jahil punya. Baru nampak jahil, tadi tak nampak. Tengok handsome. Bila dia buat benda tu baru nampak dia jahil. Jangan buat benda-benda kita tak kerti, takut orang tahu kita ni jahil. Baik, dalam bab agama lah tuan-tuan, dalam bab dunia pun sama juga. Ada benda kita tak tahu tapi taklah berdosa tu. Bab elektrik kita bukan pakar, memang kita tak tahu. Tahu sikit-sikit je lah. Nak banding dengan hak pakar, hak wiring tu kita tak kerti. Hak tu tak berdosa, fardu kifayah. Ni cerita fardu ain ni tuan-tuan, jahil nampak. Baik, dan mereka itu adalah salah dulu daripada imam ni kerana menyalahi sunnah, dan diteguh mereka itu daripada mendapat pengampunan dosa mereka yang telah lalu dengan sebab mereka meninggalkan bacaan amin serentak dengan imam. Hadis kita baca sebelum daripada ini. Hadis muka surat 43 tu, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa bertentang bacaan amin dengan amin malaikat, nescaya diampunkan barang yang terdahulu daripada dosanya. Malaikat dia serentak dengan imam. Mana kalau kita serentak dengan imam, kita serentak dengan malaikat tu. Maka dapatlah pahala, dihapuskan dosa-dosa kecil lah yang lalu. Kalau dia dulu, tak batal solat.
Tapi fadilat untuk pengampunan dosa-dosa yang telah lalu tak dapat. Itu saja. Bukan kecil tu. Kita nak hapus dosa ni, kita sebut sekali selalu dah bukan kecil. Sebab kalau kita ada 1 juta, 1 bilion, berapa banyak pun kita ada, kita tak boleh nak tebus dosa. Sebab tebus dosa bukan dengan harta, tebus dosa dengan amal ibadah. Di antara amal ibadah yang boleh tebus dosa ni, amin, kecil je. Hamzah, mim, ya, nun, 4 huruf lah. Sebut tu bagi sama dengan iman, cukup mudah. Hapus dosa-dosa yang lalu. Sebab payah nak buat kot. Dalam agama ni benda tu mudah tapi orang payah nak buat. Sebab tu dia bagi pahala besar. Macam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, pahala dia penuh langit bumi. Saki khafifatani 'alal lisan. Ringan di atas lidah sahaja. Subhanallah walhamdulillah, ringan dia. Bukan susah. Arnold Schwarzenegger, payah sebut no. Kenapa Arnold Schwarzenegger? Nak sebut tu gelulung lidah. Cuba zikir Arnold Schwarzenegger 10 kali. Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, payah, berat sebut. Ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, mudahnya. Langit bumi pahala banyak tapi tak ramai yang buat. Sebab tu dia bagi offer pahala banyak. Sebab tak ramai yang buat. Amin pun sama, tak ramai yang boleh ikut disiplin tu. Dia kira nak pergi dulu, nak dulu, dah biasa dah. Iman lin dia dah sebelum amin iman tu masuk. Jadi kita kena latih diri, ingat betul-betul sebelum dia, jangan kita kalau kita buat macam tu tak dapatlah pahala besar tu. Baik, 77. Okey, ni kita perhabiskan 77 ni, masa pun nak habis. Sunat memohon rahmat apabila mendengar atau dibaca ayat-ayat rahmat, dan memohon perlindungan apabila mendengar atau dibaca ayat-ayat azab. Bila baca ayat rahmat, minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila baca ayat azab, minta berlindung dengan Allah daripada azab. Jadi kita nak tahu macam mana cerita dia, kena belajar bahasa Arab lah cerita dia. Cerita dia kena memahamilah bahasa itu, maka kena mengajilah bahasa Arab. Kalau kita tak erti bahasa Arab memang payahlah. Kita nak, bila sampai ayat rahmat kita tak tahu tu ayat rahmat, macam mana kita nak minta rahmat. Bila sampai ayat azab kita tak tahu itu azab, macam mana kita nak minta berlindung dengan Allah daripada azab. Sebab tu bacalah tuan-tuan, baca hak sebelah. Beli Quran dia terjemah, tak payah belilah. Kita semua ada smartphone. Smartphone mesti ada 2. Yang pertama ada Quran digital. Download je free lah, bukan nak bayar. Yang kedua, download satu lagi Quran terjemahan bahasa Melayu. Ambil hak bahasa Melayunya, ambil Indonesia. Lagi bunyi pelik. Membutuhkan jeng. Okey, 2 ni. 2 ni bila ada dalam smartphone, maka smartphone kita itu dinamakan smartphone. Kalau 2 ni tak ada, smartphone kita tidak nama smartphone, nama dia smartphone. Smart dengan benda lain. Smart dengan macam-macam folder semua ada. Yang paling banyak gambar. Kira nak gambar dia. Yang banyak selfie. Penuh tu. Quran tak ada. Waduh. Itu kata smartphone. Bukan smartphone. Ada 2 tu Jadi bila kita nak baca hak ada terjemah. Baca, dia akan terjemah belah kiri tu lah. Ambil hak terjemahan Melayu tu. Dia punya simbol ikon dia warna kuning tu. Cari dalam Play Store lah. Saya Android ni apa dia? Apple. Oh, hebat. Apple pun ada. Apple rasa-rasa tak ada makanan boleh makan. Tengok dia kiki sebelah. Oh, hebat itu. Jadi Android kita banyak Android majoriti. Kalau 10 orang, 8 orang Android lah, 2 orang mungkin Apple. Cari dalam Play Store dia. Quran terjemah Melayu, baca, dia akan terjemah Rumi, bukan Jawi pun, Rumi terjemah. Jadi kita boleh tahu lah. Jadi kali pertama kita baca tak tahu lagi, kita tengok mana dulu lah. Lain kali kita tahu lah. Yang ni ayat minta rahmat. Baik, tengok dia bagi beberapa contoh lah. Jadi kita cuma hafal yang ni, jumpa ayat ni kita baca macam dia suruh. Okey, tengoklah. Disunatkan bagi setiap orang, sama ada ia imam ataupun munfarid, solat seorang diri,
atau makmum apabila mendengar atau melalui ayat-ayat rahmat. Imam tu sendiri atau kita hak di belakang dengar dia baca sunat belajar. Sunat semua. Nah, untuk kita minta tu. Berhenti bacaan dan memohon ia kepada Allah Azza wa Jalla rahmat, dan apabila mendengar atau melalui ayat-ayat azab, maka hendaklah berhenti bacaan dan memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripadanya. Macam tu cara baca sunnah tu. Nabi baca macam tu Quran. Nanti kita akan buat dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan koman-koman pun kita sekali khatam lah. Sekurang-kurangnya. Mana sehari sekali khatam. Jadi kita mesti akan lalu ayat-ayat azab dan juga ayat-ayat rahmat. Maka bila selalu berhenti saat doa. Nah, macam tu. Baik, dan apabila dibaca atau membaca ia. Nombor 1 kat bawah surah Al-Furqan ayat 53. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. Dia ada lagi lah sambungan itu, tapi sampai situ berhenti. Maka disunatkan ia membaca doa ini. Lepas kita baca tu kita berhenti saat sebelum kita sambung tu baca doa ni. Alhamdulillahillazi ja'alahu azban furata bi rahmatih walam yaj'alhu milhan ujaja. Dia tak bagi makna apa dia makna. Nah, wa huwa, dan dialah Allah. Huwa tu Allah, hu. Lain ni duk viral zikir hu. Wa huwa, dan dialah Allah allazi yang nah marajal bahrain, mengalirkan dua laut. Al-bahru laut, al-bahrani al-bahraini dua laut. Bahrain itu dua laut negara Bahrain. Baik, Bahrain dialah Allah yang mengalirkan air pada dua laut. Haza azbun furatun, yang satu ni tawar dan puas bila kita minum. Bila kita minum ayat tawar, puas lah. Ayat manis kita tak rasa puas. Bila kita ada harga tu kita nak ayat yang tawar macam ni, baru dia puas. Kalau minum ayat merah, ayat kuning, memang merahnya. Merah dengan kuning campur sekali, merin. Merah dengan kuning, merah dengan oren, jadi merin. Azbun furatun, satu sungai dia azbun furatun, air dia tawar dan puas. Wa haza milhun ujajun, dan satu lagi ini masin pahit. Ustaz, dua laut, kata dua laut, takkan laut tawar? Baik, ini nak kita kaedah bahasa Arab. Nah, kita kena mengaji nama dia fiqhul lughah, fiqh bahasa Arab. Kalau mengaji di segi kamus sahaja, buka kamus bahrun satu laut, bahrani atau bahraini dua laut. Kenapa laut satu tu tawar, satu lagi masin? Baik, bila kita mengaji kaedah fiqh lughah ataupun fiqh pada bahasa Arab, dia ada satu istilah nama dia taglib. Taglib ni dia bila sebut dua, makna dia berbeza. Nah, dia sebut Bahrain artinya satu laut, satu sungai. Itu kaedah bahasa Arab. Dia tak sebut dua sungai, dia sebut dua laut. Bila sebut dua laut, satu sungai, satu laut. Nah, satu tawar, satu masin. Kalau kita jumpa dia sebut Omarani, dua Omar. Bila sebut dua Omar dalam bahasa Arab, artinya Omar Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak kata Abu Bakrain, tak, dia sebut Omaraini, dua Omar. Dua Omar ialah Abu Bakar dan Omar Al-Khattab. Itu kaedah taglib dalam bahasa Arab. Nah, ni kena mengaji khusus lah. Bila nak sebut di sini Al-Bahrain artinya satu sungai ataupun muara sungai, satu bertembung gitu, hak sebelah sini tawar, sebelah sini masin. Majma'ul Bahrain, macam kisah Nabi Musa mencari Khidir tu. Mana ikan hak sebelah tawar dia sampai di border dia tahu border dia. Daripada atas kita nampak perpisahan sini biru, sini putih. Ikan tahu border dia, sampai border dia U-turn. Ikan pandai U-turn, U-turn. Kalau dia masuk sebelah sana, mapuhkah? Ikan air tawar masuk bahagian masin jengkreng ya. Ikan hak laut pula masin, dia sampai border dia U-turn. Dia masuk belah tawar, mapuhkah juga. Dia tak boleh hidup. Nah, itu kehebatan Allah. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh sungai, muara sungai dengan laut itu bertemu dua tu, Majma'al Bahrain dipanggil.
dia boleh buat border itu. Tak masuk tawar, tak masuk sebelah masin, yang masin tak masuk sebelah tawar. Subhanallah. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Memang dia hebat sebab dia Tuhan. Dan kita sentiasa tidak hebat sebab kita bukan Tuhan. Jangan belagak jadi Tuhan. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bila sampai situ kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ja'alahu, yang telah menjadikannya air azban furata, tawar yang memuaskan, bi rahmatih, dengan rahmat dia. Dengan rahmat dia bagi air tawar. Kalau dia bagi air masin semua macam mana? Laut masin, sungai masin, telaga masin, macam mana? Mati lama dah lah cerita dia. Mati lama dah cerita dia. Tak boleh hidup kita dengan masin ni. Nah, ikan masin pun tak boleh selalu makan, takut darah tinggi. Nah, alhamdulillah dengan rahmat Allah, walaupun manusia ni bukan semua sembah dia. Hak Islam kalau hari ni 1.6 bilion, hak 5 bilion lebih lagi kafir semua. Dia tak bagi pun hak masin semua, dia bagi tawar. Kafir boleh minum, Islam boleh minum. Tu alhamdulillah. Dia boleh buat itu. Nah, walaupun tak semua makhluk sembah dia. Alhamdulillahillazi ja'alahu azban furata bi rahmatih, dengan rahmatnya, walam yaj'alhu milhan ujaja bi zunubina, dan Allah tidak menjadikan air itu masin pahit kerana dosa kita. Kalau ikut dosa kita yang banyak hari ini, air itu akan jadi masin seluruhnya. Tapi Allah tak buat macam tu. Kita pun kata alhamdulillah macam tu. Nah, boleh Cik Nasir? Agak jumpa ayat ni Cik Nasir ingat lepas nak baca doa ni pakai doa. Tak perlu bahasa Arab Cik Nasir, Melayu. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang kau telah menjadikan air itu tawar dan kau tidak menjadikan air itu masin dengan dosa kami. Melayu je lah, dah tak erti Arab. Nah, macam tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan apabila dibaca nombor 2 bawah surah Al-Mulk ayat 30, yang ni semua ingat kot noh. Tak ingat surah Al-Mulk pun tak lama dah kot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat akhir kali, ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakan wahai Muhammad, ara'aytum, apa pendapat kamu, in asbaha ma'ukum ghawra, kalau air atas bumi ini yang kamu duk guna tiba-tiba menjadi kering semuanya. Kering, sungai kering, laut kering, telaga kering, semua kering, buka paip pun tak layak. Kalaulah air menjadi kering, apa pendapat kamu? Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang boleh bawa kepada kamu air yang mengalir? Apa jawapannya tak Nasir? Ini soalan mudah. Ini bukan soalan kebar saja. Kebat, kemahiran berfikir arah tinggi, T itu. Kebar, kemahiran berfikir arah rendah. Apa jawapan dia? Allah, betul Cik Nasir, 2 markah. Tengok belah belakang, Allahu Rabbul Alamin. Itu 2, kalau sebut Rabbul Alamin, 4 markah. Allahu Rabbul Alamin. Allah tanya kita, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang boleh bawa datang kepada kamu air yang mengalir kalau dunia ni menjadi kering? Tidak ada jawapan lain. Dia respon terhad nama dia. Jawapan dia Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Jawablah. Ni tanya tak jawab, tanya tak jawab. Payah. Kita ni kalau kita mengajak jadi guru, kita tanya pelajar tak jawab, rasa macam nak pang bagi sekali. Tu. Tapi tak pang lah. Kalau pang, masuk dalam lah. Tu cerita dia 1.5 juta kena bayar. Mampukah? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jawab soalan tanya tu. Faman ya'tikum bima'in ma'in, jawab Allahu Rabbul Alamin. Macam tu. Lepas tu Allahu Akbar, rukuklah ayat akhir lah kan. Okey, kemudian maka hendaklah membaca. Okey, apabila dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alaisallahu biahkamil hakimin. Hak ni semua orang tahu. Kita solat ni hak ni yang kita tahu pun betul tak? Betul tak? Hak ni je tahu, hak lain tak tahu. Kalau tu imam baca faman ya'tikum bima'in ma'in, tak tahu. Yang kita tahu hak ni memang tahu. Nah, ni alaisallahu biahkamil hakimin. Bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Pi slow Nah, tu imam slow, kita pun slow. Sunat.
Dan hadis mengenai ayat ni, hadis mengenai ini dhaif, boleh bawa fadail lah, bukan kata hadis sahih. Hadis dhaif tapi boleh pakai untuk fadail. Bila sampai pada ayat alaisallahu biahkamil hakimin, artinya ada, tidakkah Allah Subhanahu wa taala itu menghukum dengan seadil-adilnya. Nah, maka kita jawab bala, ya. Ya. Wa ana ala zalika minasyahidin, aku salah seorang menjadi saksi di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jawab, bila Allah tanya, jawab. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bala, syahidna, ya, kami mengaku engkau adalah Tuhan kami. Jawab. Baik, seterusnya apabila dibaca nombor 2 ayat surah Al-Qiyamah, surah Qiyamah ayat 40. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah tidak yang demikian itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa menghidupkan yang mati. Nah, berkuasa menghidupkan yang mati. Maka kita pun jawab subhanallah wa bala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah itu tidak ada sebarang kekurangan. Dia memang boleh, maha berkuasa. Wa bala, dan ya. Sebab ada laisa ni kita nak kata bala. Tak boleh kata na'am. Nah, na'am ni hal. Hal anta sahihun, adakah engkau sihat? Na'am. Ya. Kalau dia kata alaysa anta sahihun, bukankah engkau sihat? Bala. Tu. Nah, nak jawab bala dengan na'am tu kena ngaji ilmu nahwu lah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan apabila dibaca, hak ni pun kita tahu ni, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, surah Ali Imran ayat 18. Syahidallah, Allah bersaksi. Syahidallah, Allah bersaksi, Allah menjadi saksi, annahu, bahawasanya dia menjadi saksi atas zat dia sendiri. Apa dia saksi dia? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan dia. Wal malaikah, dan malaikat juga menjadi saksi, tidak ada Tuhan disembah melainkan dia. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang diberikan ilmu juga menjadi saksi, tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qisti, yang mana orang-orang diutuskan ilmu tadi qa'iman bil qisti, mereka berdiri di atas kebenaran. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan dia, al-azizu yang maha perkasa, al-hakimu yang maha bijak. Ini surah Ali Imran ayat 18. Berhenti sat, baca wa ana ashhadu bima syahidallah wa astaudi'ullaha hazihi syahadah wa hazihi syahadah wadi'atun li indallah yuaddiha ila yaumil qiyamah. Panjanglah sikit hak Arab tu, nah. Tapi tak apa, kita boleh Melayu je, tak ada masalah. Wa ana, dan saya. Tadi Allah kata dia jadi saksi, dia tidak ada Tuhan melainkan dia. Yang jadi saksi malaikat juga orang-orang berilmu. Takkan kita takkan kita tak mau jadi saksi kot. Kita kena ambil saham itu. Wa ana, dan aku juga asyhadu, bersaksi. Macam tu kita jawab. Wa ana asyhadu, dan saya bersaksi, bima syahidallah, dengan apa yang Allah saksikan untuk diri dia, wa astaudi'ullah hazihi syahadah, dan aku simpankan kesaksianku ini. Nah, wa hadhihi syahadah, itu ulang 2 kali. Wadi'atun, sebagai satu simpanan. Wadi'ah ni saving. Baik Islam menggunakan kalimah wadi'ah, saving. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yuaddiha, yang akan Allah tunaikan saving kita, simpanan itu di hari kiamat. Nah, bila kita kata kita juga jadi saksi, kita dapat pahala itu kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan bayar cash di hari kiamat. Menyimpan dengan Allah lebih selamat daripada menyimpan di tempat lain. Walaupun bank sekalipun tak apa nak selamat juga. Nah, ada bank pun bukan orang boleh curi. Duit kita dalam bank pun boleh curi. Scammer cukup banyak hari ini. Nah, scammer cukup banyak. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan ada tersebut di dalam hadis, barang siapa berkata, yakni membaca yang demikian nescaya berserulah yang menyeru pada hari kiamat. Kalau kita baca doa ni,
Dia tak ceritalah hadis ni sarah dia apa, saya tak cari lagi. Sesungguhnya bagi si fulan di sisi kami perjanjian, maka hendaklah ia bangun dan silalah masuk syurga. Dan sabda Nabi SAW telah berkata Luqman ni Luqmanul Hakim lah. Al-Hakim tu sifat dia bijak. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mempertaruh ia akan sesuatu, nescaya dipeliharanya. Jadi kalau kita simpan pada dia, selamat lah. Banding simpan dengan makhluk mungkin tak selamat. Sebab tu bila disebut hadis kursi sebut kullu amali ibni adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan anak Adam itu dia akan dapat pahala daripada amal dia buat. Satu kebaikan dia buat, dia akan dapat 10 ke 700 kali ganda, kecuali puasa. Fa innahu li, dia puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku akan balas dia. Maka pahala puasa kita tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dicuri oleh sesiapa. Pahala kita orang boleh curi bila akhirat. Nah, bila kita bangun di akhirat, kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada manusia kita buat zalim atas dunia, Allah akan panggil lah. Yang ni kita zalim dia, contoh kita ambil harta dia, kita curi harta dia, tak bagi balik. Maka Allah kita bagi pahala kamu. Sekarang kamu bayar kerugian dia dengan pahala kamu. Ambil pahala kita, bagi kat dia. Itu maksud dia, pahala kita orang boleh curi bila hari akhirat. Atas dunia tak boleh curi. Atas dunia ni duit boleh curi, harta. Tapi pahala itu di akhirat dia boleh dicuri, diambil oleh orang lain. Siapa orang lain? Orang-orang kita buat zalim atas dunia. Kita bagi, Nabi kita bagi orang ni, bagi orang ni, habis pahala. Bila habis pahala, ada lagi orang lain dia buat dosa, tak boleh nak bagi, ambil dosa depa tak pahala dia. Ambil dosa depa tak pahala dia. Ambil dosa depa tak pahala dia. Summa turiha ilan finnar, kemudian dia dicampak masuk neraka sebab pahala dia habis, ambil dosa orang, campur dengan dosa dia, timbang berat dosa, masuk neraka. Kalau dia puasa, dia ada backup dia. Puasa orang tak boleh ambil. Nah, dia masih ada pahala. Sebab tu Nabi suruh kita puasa. Biasanya Rajab, Syakban ni puasa lah banyak-banyak. Hak Ramadan memang wajib lah. Dan kita tak boleh lari dah. Hak sunat-sunat ni buatlah banyak-banyak puasa. Sebab kita adakan satu simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada scammer yang boleh curi di hari akhirat. Gitu. Baik. Dan apabila dibaca atau membaca ia satu surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu makna dia, sabbih, bertasbihlah kamu, isma, menyebut nama rabbika, Tuhan kamu al-a'la yang maha tinggi. Maka kita pun jawab subhana rabbiyal aliyil azim, subhana rabbiyal aliyu al-a'la, jawab itu. Baik, apa boleh dibaca? Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini surah Al-Qari'ah Al-Waqi'ah ke Qari'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka kita jawab subhana rabbiyal azim. Ya Tuhan, ini mudah. Dan dibaca fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Ini surah Al-Mursalat ayat 50. Maka dengan mana satukah sesuatu selepas cerita selepas daripada itu yang kamu beriman? Maka jawapan dia, amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kami beriman dengan Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya. Kalau kita jumpa ayat fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, surah An-Najm ayat 55. Fa bi ayyi, maka mana-mana, ala'i, nikmat Tuhan kamu, tatamara, yang kamu syak, yang kamu rasa was-was, yang kamu rasa ragu-ragu, cerita mana satu nikmat Tuhan kamu yang kamu rasa ragu? Maka jawapan dia, la, tidak ada nikmat yang kita rasa ragu. La bi syai'in min ayati rabbina, tidak ada sesuatu pun daripada ayat-ayat ataupun tanda-tanda Tuhan kami. Natamara, kami rasa ragu, bukan tatamara. Tukar natamara, kami rasa ragu. Hak ni biasa ni, hak ni popular sangat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa Nabi?
Oh, Nabi tahu ya beh. Nabi tahu ke hebat nah. Apa surah tu? Nak dengar surah tu pergi masjid tu. Masjid apa dia dekat hospital Tanah Bayar masjid apa? Betul. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak kali sebut maka dengan mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Kita jawab, la, tidak ada. La bi syai'in min ni'ami rabbina nukadzibu. Bukan tukadzibu, nukadzibu. Tidak ada satu pun daripada nikmat-nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Baik, dia kata dan janganlah disambungkan doa-doa yang tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran supaya tidak disangkakan doa-doa itu daripada ayat-ayat Quran sebab dia bahasa Arab. Takut orang kata Quran pula. Nah, dan di dalam bacaan doa-doa tersebut tidak terikat pada makmum dengan bacaan imam. Bahkan para makmum disunatkan membaca doa-doa itu walaupun imam tidak membacanya. Imam baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Imam tak kata pun bala, kita boleh kata kita tidak terikat dengan dia. Nak ni nah, tak sama dengan Rabbi firli lain, hak ni lain. Baik, jadi kalau dalam solat kena dalam bahasa Arab lah. Hak saya sebut lihat Melayu tadi, kalau di luar solat, kita baca di luar solat tak ingat Arab boh Melayu. Tapi kalau kita baca dalam solat, kita pi boh hak Melayu, jawapan dia batal. Lepas tu tidur Baik tuan-tuan. Okey, selesai. 9 lebih. Dia berhenti sini dulu. Kita sambung 78 lepas Ramadan. Lepas Ramadan dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.